Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah Nurul Badriah. Kami dari JBA 2422G ingin membentangkan tentang tajuk 2 iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan peranannya dalam membentuk masyarakat sejahtera. Terlebih dahulu, ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami iaitu Siti Syahira, Siti Nurul Izzah, Nur Anissa, Miza Munira, Nur Fahar Nadira dan juga Hamidah. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah meletakkan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individual secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Assalamualaikum, nama saya Izzah. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK atau nama asalnya iaitu Falsafah Pendidikan Negara FPN merupakan garisan panduan pendidikan yang telah dilaksanakan di negara kita Malaysia. Tambahan pula, falsafah ini telah ditubuhkan pada tahun 1988 oleh ahli-ahli pendidikan. Ke arah melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, FPK adalah usaha pendidikan yang berterusan bagi merealisasikan segala matlamat demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Bak kata daripada salah seorang mantan Presiden John F. Kennedy, usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perancangan. Oleh itu, setiap daya upaya yang dijalankan perlulah diiringi dengan matlamat yang tepat. Bagi memastikan kualiti pendidikan di dalam sistem pendidikan Malaysia sentiasa dipelihara, FPK memainkan peranan penting dalam mewujudkan segala matlamat yang diingini. Sejurus dengan era globalisasi yang semakin pesat dan juga pandemik akibat wabak penyakit COVID-19, ia telah memberikan kesukaran kepada masyarakat termasuk warga pendidik dan pelajar-pelajar. Walau bagaimanapun, situasi-situasi ini tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk menjadi masyarakat yang berjaya mencapai matlamat. Hari demi hari, sistem pendidikan di Malaysia menjadi stabil dengan adanya usaha daripada semua pihak. Assalamualaikum, nama saya Farha. Saya akan teruskan pembentangan dengan objektif falsafah pendidikan kebangsaan ataupun pernah digelar sebagai falsafah pendidikan negara ini yang sejak dahulu lagi merupakan satu perkara penting di dalam sesebuah masyarakat. Tetapi sebelum kita meneliti objektif falsafah pendidikan kebangsaan dengan lebih terperinci, penting untuk kita tahu visi dan misinya dahulu. Di mana visi iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, manakala misinya pula melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Secara ringkasnya, kita dapat lihat bahawa peranan falsafah pendidikan kebangsaan sangat besar dalam membentuk masyarakat yang berilmu dan berkualiti bagi mewujudkan kesejahteraan negara. Tanpa membuang masa, kita terus kepada objektif falsafah kebangsaan. Di sini saya sertakan 4 objektif utama pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana yang pertama adalah untuk melahirkan insan yang seimbang melalui pendidikan dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dengan tersedianya pendidikan yang baik dan berkualiti, negara dapat melahirkan masyarakat yang seimbang dari semua aspek. Perkara ini bukan sahaja memberi kelebihan kepada masyarakat itu sendiri, malahan insan yang seimbang ini juga akan menjadi punca kekuatan dan kemajuan sesebuah negara. Hal
Hal ini bertepatan dengan kata-kata tokoh Islam iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jika mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Kita terus kepada objektif yang seterusnya, yang kedua iaitu untuk melahirkan rakyat yang boleh memahami dan memenuhi kewajipan sebagai seorang warga negara. Dengan pendidikanlah kita dapat memahamkan seseorang dan meledahkan seseorang kepada sesuatu perkara. Kemudian dengan kefahaman yang ada, mereka akan melaksanakan tanggungjawab terhadap negara. Objektif yang ketiga adalah menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya membolehkan untuk melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna demi memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan negara. Yang terakhir adalah mengurangkan jurang perbezaan di antara kaum dengan membekalkan kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat 3 kaum iaitu Cina, Melayu dan juga India. Cuba kita bayangkan jika negara tidak mewujudkan falsafah pendidikan kebangsaan, ini pastinya akan tercetus perselisihan faham antara kaum dan akhirnya akan membawa kepada pergaduhan. Jika hal ini berlaku, pastinya keharmonian setempat tidak akan dapat dicapai. Seterusnya, saya Syahira. Saya akan membentangkan peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat sejahtera. Peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat sejahtera adalah amat penting dan patut diamalkan. Pertama, ianya adalah sebagai panduan dalam melaksanakan kurikulum dan bahan pembelajaran. Falsafah pendidikan kebangsaan amat penting dalam perkembangan pendidikan di Malaysia kerana ia dapat berfungsi sebagai panduan untuk menentukan kurikulum, bahan pembelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran, di mana terdapat panduan yang harus dilaksanakan oleh tenaga pengajar selaras dengan asas falsafah pendidikan di Malaysia. Sebagai contoh, tenaga pengajar mestilah menyampaikan pelajaran yang semestinya mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan seperti menggunakan buku teks yang telah diselaraskan. Garis panduan ini amat penting dan mestilah diseragamkan kepada semua agar dapat menerima manfaat yang sama rata. Kedua, sebagai bentuk persefahaman dan perpaduan dalam melaksanakan tugas, di mana segala tugas menjadi mudah kerana dapat mewujudkan situasi yang sesuai untuk melahirkan pelajar-pelajar mengikut tujuan dan cita-cita falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagai contoh, perubahan dari segi kemudahan-kemudahan bagi mengembangkan lagi potensi pelajar secara menyeluruh dan aktiviti-aktiviti sekolah yang lebih memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar. Bagi tenaga pengajar pula, tugas, strategi dan teknik pengajaran yang bersesuaian dapat melahirkan insan berilmu, berketerampilan dan bertimbang rasa. Oleh itu, toleransi dan perpaduan dalam melaksanakan sesuatu dapat mengelakkan daripada berlakunya salah faham dan keraguan dalam sebarang usaha melaksanakan tugas. Ketiga, sebagai asas dalam menjadikan manusia berintegriti. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah suatu asas bagi menjadikan seseorang individu itu bertanggungjawab dan telus. Dalam sesebuah organisasi pendidikan, tenaga pengajar memainkan peranan dalam mengamalkan budaya integriti dalam tugasan yang dilakukan. Sebagai contoh, guru mendidik pelajar dengan pencapaian akademik serta membentuk potensi pelajar secara menyeluruh. Oleh itu, nilai integriti hendaklah dijadikan amalan hidup supaya dapat mencapai kecemerlangan dan organisasi tersebut akan dipercayai dan dihormati. Assalamualaikum, saya Nurul Anissa dan saya akan menerangkan peranan falsafah pendidikan kebangsaan yang seterusnya. Baiklah, peranan yang keempat adalah untuk meningkatkan dan memperkembangkan lagi potensi diri setiap individu. Seperti yang kita tahu, setiap individu pasti memiliki keupayaan dan bakat yang tersendiri. Keupayaan dan bakat itu pula dapat diperkembangkan lagi menerusi aktiviti sosial. Namun, tidak semua kebolehan itu dapat dilihat dengan jelas kerana pendedahan untuk memperkembangkannya agak terhad. Oleh itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam memperkembangkan potensi individu dan ia perlu dirancangkan terlebih dahulu dan dilaksanakan dengan teratur dan bersungguh-sungguh. Sebagai contoh, di sekolah terdapat banyak aktiviti core curriculum yang telah diwujudkan bagi memberi keseimbangan dalam akademik dan aktiviti luar. Kesannya, ia akan mendedahkan pelajar tersebut supaya dapat menampilkan diri mereka yang sebenar suatu hari nanti. Seterusnya, peranan yang kelima dapat membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.
Secara realiti dalam konteks hari ini masih wujud segelintir pelajar baik peringkat rendah maupun menengah yang tidak tahu membaca. Hal ini amat membimbangkan para pendidik kerana zaman moden kalau difikirkan kita memang tidak wujud golongan pelajar yang tidak pandai membaca. Ini semestinya boleh membantutkan perancangan negara dalam mencapai negara maju. Justru itu, elemen ini menyarankan rakyat agar memiliki sikap suka membaca, cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain. Dan akhir sekali, peranan FPK yang keenam adalah untuk meningkatkan kepercayaan seseorang kepada Tuhan masing-masing. Pihak kerajaan telah membentuk rukun negara dengan meletakkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan pada tempat yang pertama. Ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini kepada pembentukan sesebuah negara Malaysia yang harmoni di mana masyarakat di negara kita terdiri daripada pelbagai agama, kaum, budaya, bahasa dan sebagainya. Di mana kalau kita lihat kepentingannya, semua pelajar Islam diwajibkan mengambil mata pelajaran pengetahuan agama Islam dalam peperiksaan awam. Sementara itu, pelajar bukan Islam hendaklah diberikan pelajaran pendidikan moral. Kewajipan ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa pelajar-pelajar dapat mengamalkan konsep kepercayaan kepada Tuhan kerana mereka telah diajar perkara tersebut di dalam kelas. Seterusnya, cabaran dan cadangan bagi falsafah pendidikan kebangsaan dalam membangunkan masyarakat sejahtera. Cabaran pertama ialah trend globalisasi. Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi maklumat mendorong kepada penggunaan jaringan sosial yang semakin menular dan kemudahan mengakses dalam dunia hiburan. Hal ini mengakibatkan masyarakat lebih terdedah kepada pelbagai pengaruh dan tekanan luar yang kebanyakannya menjerumus kepada perkara negatif. Kesannya, masyarakat akan terikut-ikut dengan trend dari alam cyber yang menjadikan moral masyarakat setempat sukar ditapis. Cadangan bagi menghadapi cabaran trend globalisasi ialah pihak-pihak tertentu seharusnya membuat kawalan dan pantauan dengan menyaring informasi dan budaya dalam media. Proses penyaringan tersebut haruslah berlandaskan FPK agar masyarakat tidak terjerumus kepada perkara yang negatif. Sebagai contoh, pihak kerajaan seharusnya memantapkan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi memastikan maklumat dalam media kekal relevan dan seiring dengan peredaran semasa. Cabaran kedua ialah profesionalisme guru yang kurang mantap dalam penyampaian ilmu kepada masyarakat muda. Guru hendaklah menyampaikan ilmu dengan berkesan bagi melahirkan insan yang seimbang dalam segala aspek. Hasrat ini tidak akan tercapai sekiranya terdapat beberapa elemen dalam FPK yang tidak dipenuhi ketika pengajaran ilmu. Sebagai contoh, setengah guru tidak komited menjalankan tanggungjawab mereka dan akhirnya merundungkan semangat pelajar untuk menimba ilmu dan menonjolkan bakat terpendam mereka. Cadangan bagi cabaran kedua ialah memantapkan penghayatan guru terhadap FPK dengan menganjurkan program. Melalui program tersebut, guru-guru akan terdedah dengan fahaman FPK dengan lebih mendalam. Program pendidikan guru tersebut perlulah berpaksikan kepada pendekatan yang sistematik, holistik dan dapat mencapai objektif pendidikan. Maka, unsur falsafah yang diterapkan dapat bertindak sebagai pegangan guru untuk menyelaras operasi pendidikan. Cabaran yang ketiga ialah golongan sekularisme. Cabaran ini merupakan cabaran terbesar kerana fahaman sekularisme akan membawa seseorang kepada penolakan ajaran Tuhan yang bercanggah dengan fahaman FPK. Pada masa yang sama, sistem pendidikan sekularisme telah mewujudkan dualisme dalam konsep pendidikan. Kewujudan konsep dualisme telah memisahkan antara pengajaran agama dan disiplin akal yang lain. Kesannya, fahaman yang bercanggah mampu mewujudkan perselisihan faham dan hasrat FPK untuk melahirkan masyarakat yang bersepadu dan sejahtera tidak akan tercapai. Cadangan bagi cabaran golongan sekularisme ialah para ilmuwan menyampaikan dakwah dan menganjurkan kelas pengajian bagi membendung masalah fahaman sekular ini. Tindakan ini seharusnya dilaksanakan agar mereka dapat menguasai segala ilmu dan prinsip-prinsip Islam dan tidak terjerumus dengan perkara yang bertentangan dengan kehendak Islam. Contohnya,
Halakah percuma perlu dijalankan oleh pihak kerajaan kepada seluruh umat Islam beberapa kali seminggu. Kesannya, umat Islam dapat bergabung dan bersedia mengorbankan harta, tenaga dan masa untuk kemaslahatan Islam. Kesungguhan dan penyatuan daripada aktiviti ini mampu merealisasikan matlamat FPK membentuk masyarakat sejahtera. Seterusnya, rumusan falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah satu teras kepada sistem pendidikan di negara ini. FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan ingin mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Untuk mencapai sistem pendidikan kebangsaan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia tersebut, falsafah pendidikan kebangsaan ini dijadikan sebagai satu rujukan oleh pendidik-pendidik dan guru untuk memahami sistem pendidikan kebangsaan tersebut. Selain itu, falsafah pendidikan kebangsaan ini ingin melahirkan ataupun menghasilkan masyarakat yang baik, iaitu insan yang bertanggungjawab, insan yang mampu menjaga keharmonian dan insan yang berilmu. Untuk mencapai suatu keharmonian tersebut, masyarakat itu sendiri perlu memupuk semangat dan berusaha untuk mencapai keharmonian dan perpaduan di sesuatu negara tersebut. Apa yang saya boleh rumuskan di sini, proses pendidikan ini bukan sahaja untuk diri masyarakat itu sendiri, tapi untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi setiap hubungan. Bagi setiap hubungan itu bermaksud hubungan sesama keluarga, hubungan sesama masyarakat dan hubungan sesama negara. FPK ini juga boleh dijadikan satu landasan yang baik untuk merealisasikan sistem pendidikan di negara ini. Akhir sekali, falsafah pendidikan kebangsaan ini boleh dijadikan sebagai cadangan dalam proses penambahbaikan yang melalui penumpuan dan melahirkan pendidik-pendidik yang berkualiti pada masa akan datang.